Hello guys, bersama saya lagi dalam Alright Napa Channel. Salah satu berita yang menggempakan sahabat semua apabila SPRM yang membuat kenyataan menahan bekas eksekutif MBI yang terkait dengan pemimpin pembangkang di Selangor. Wow, siapakah individu itu sahabat semua? Jadi mari kita lihat ya kenyataan media daripada SPRM ini. Jadi sebelum saya teruskan juga, jangan lupa juga untuk terus support Alright Napa Channel dengan cara tekan butang subscribe, like dan share. So mari kita ikuti berita gempa hari ini. SPRM tahan bekas eksekutif MBI ahli perniagaan kes rasuah Lombong Pasir. Itu antara kes yang disiasat. Jadi dikatakan seorang bekas eksekutif kanan di Menteri Besar Selangor Perbadanan MBI adalah antara dua individu yang ditahan SPRM 3 hari yang lalu dalam siasatan skandal rasuah berjuta-juta ringgit yang didakwa berhubung konsensi perlombongan pasir di bawah anak syarikat cabang pelaburan negeri itu. Suspek kedua merupakan seorang ahli perniagaan. Kedua-dua suspek didakwa ada kaitan dengan seorang pemimpin pembangkang terkenal yang pernah mempunyai pengaruh politik di Selangor. Bekas eksekutif itu disaki menerima rasuah jutaan ringgit daripada syarikat yang memperoleh konsensi perlombongan pasir beberapa tahun yang lalu. Jadi menurut maklumat yang SPRM kumpul setakat ini, suspek kedua yaitu ahli perniagaan telah didakwa bertindak sebagai orang tengah untuk mengutip suapan bagi pihak suspek pertama. Ada juga pihak lain yang terlibat yang kita ada panggil semua, namun kedua-dua mereka dianggap sebagai suspek utama, kami kata sumber. Malaysia kini dimaklumkan seorang daripada suspek ditahan reman sehingga Selasa ini, manakala seorang lagi dibebaskan atas perintah mahkamah kerana masalah kesihatan. Jadi menurut yang rapat dengan siasatan, SPRM juga menahan dua individu yang terkait dengan syarikat perlombongan pasir, tapi mereka telah dibebaskan selepas disoal siasat. Skandal itu didakwa bermula apabila syarikat berkenan memohon konsensi daripada MBI 5 tahun lalu menurut seorang pegawai SPRM yang tidak mahu namanya disiarkan. Bagaimanapun rasuah itu dikatakan berterusan sejak syarikat itu memperoleh konsensi MBI. Suspek kedua juga didakwa mendapatkan peratusan saham dalam syarikat perlombongan pasir itu. Kes disiasat mengikut Seksyen 16 Akta SPRM. Setakat ini, SPRM telah membekukan kira-kira 15 akaun milik beberapa individu dan syarikat termasuk yang dipercayai penyiasat digunakan untuk menyalurkan rasuah. Menurut sumber, SPRM juga sedang menyiasat sama ada ahli politik terkemuka itu mempunyai sebarang penglibatan dalam rasuah itu. Jadi kita akan lihat ya, jika ada keperluan untuk merekodkan kenyataannya. Setakat ini siasatan masih diteruskan, kata sumber itu ketika ditanya sama ada SPRM bercadang untuk memanggil ahli politik berkenaan. Sementara itu, Ketua Pesuruhjaya SPRM Azam Baki ketika dihubungi mengesahkan penahanan tersebut. Katanya, saya sahkan ada dua orang yang ditangkap yang didakwa terlibat ya di dalam perbuatan rasuah berhubung mendapat konsensi pasir daripada MBI katanya, namun enggan mengulas lanjut. Jadi itu antara kenyataan daripada sumber daripada SPRM dan juga disahkan sendiri ya oleh Ketua Pesuruhjaya SPRM Azam Baki. Itu dia satu yang amat mengejutkan kita sahabat semua. Walau bagaimanapun individu itu tidak didedahkan, ya, namun kita akan update ya dari masa ke semasa siapakah individu dan siapakah ahli politik pembangkang itu yang mungkin dikatakan terlibat. Jadi apa pandangan anda sahabat semua? Jadi anda boleh berikan komen dalam ruangan komen. Untuk perkara yang kedua, satu lagi perkara yang mengejutkan dan terbaik ya daripada Polis Diraja Malaysia, ya, kerana ahli sendiri jika buat salah harus diambil tindakan. Jadi inilah yang berlaku ya apabila ASP 6 polis ditahan bantu siasatan kes pemerasan dan juga cabul. Jadi seorang pegawai kanan berpangkat Assistant Superintendent ACP serta 6 anggota polis termasuk seorang wanita ditahan semalam bagi membantu siasatan kes pemerasan dan cabul di sebuah unit kondominium di Ceras pada 1 Oktober lepas. Ketua Polis Kuala Lumpur, Datuk Rusdi Muhammad Isa berkata, penahanan kesemua mereka dibuat berikutan laporan polis oleh Mangsah pada Isnin lepas.
Pada Senin lepas juga, mangsa seorang wanita tempatan berumur 22 tahun telah membuat laporan polis. Dan pada hari yang sama, polis menahan 3 lelaki tempatan berumur antara 30 ke 50-an. Berhubung kejadian berkenaan, namun mereka dibebaskan dengan jaminan polis, katanya kepada pemberita selepas program larian sempena Hari Sukan Negara 2024 di Ibu Pejabat Polis Kontingen Kuala Lumpur. Rudi berkata kesemua mereka direman 3 hari bermula hari ini hingga Isnin depan, manakala kes sesetan mengikut Seksyen 354 dan Seksyen 384 Kanun Keseksaan. Jadi terdahulu itulah dalam satu hantaran di aplikasi Telegram, seorang wanita mendakwa menjadi mangsa pemerasan dan cabul sekumpulan individu di sebuah unit kondominium di Ceras. Dalam hantaran itu, wanita berkenaan mendakwa diugut sekumpulan anggota polis yang membuat serbuan dengan meminta wang sebanyak Rp150,000 sebelum dikurangkan kepada Rp90,000 selepas dada ditemukan dalam pemilikan wanita itu. Bagaimanapun, wanita itu mendakwa dibebaskan selepas dibantu seorang lelaki tempatan yang membuat pembayaran Rp10,000 dan perlu membuat bayaran semula secara berkala dengan kadar faedah. Wow, ini apa sudah berlaku, sahabat-sahabat semua. Satu yang amat-amat mengejutkan kita, ya. Macam-macam sudah berlaku dalam negara kita. Ini macam. Jadi sebelum saya akhiri, saya juga ingin kongsikan sedikit kenyataan, ya, daripada YB Fahmi. Ya, katanya penceraian Pencarian selebriti, media perlu jaga aib adab dalam laporan, katanya. Ini antara kenyataan daripada YB Fahmi. Kadang-kadang saya setuju, ya. Bukan kadang-kadang lah, saya setuju dengan kenyataan YB Fahmi ini. Sebab kadang-kadang kita lihat media ini melebih-lebih, ya, daripada kenyataan yang dibuat oleh selebriti yang bercerai. Mereka pula menambah ramuan, ya, menambah kicap, lada, sambal dan sebagainya. Namun kerana mungkin pembaca tidak melihat ataupun membaca secara keseluruhan, laporan itu mungkin disalah erti dan sebagainya. Maksudnya menjadi lain. Jadi mungkin itu yang coba disampaikan, ya, oleh YB Fahmi. Menteri Komunikasi mengingatkan pengamal media di negara ini agar menyampaikan satu pelaporan berita dengan mengambil kira aspek kemasyarakatan, termasuk menjaga aib, batas dan adab. Teguran khutbah Jumaat berkenaan liputan isu pencarian selebriti perlu diberi perhatian, kata Menteri Komunikasi. YB Fahmi berkata teguran Jabatan Agama Islam Selangor kepada media pada khutbah Jumaat selepas Selangor semalam berkaitan liputan keterlaluan isu pencarian personaliti terkenal Nur Fazura dan juga Fatah Amin baru-baru ini perlu diberi perhatian. Nasihat ini terpakai bila-bila masa, bukan hanya dalam isu seperti ini. Tidak menjadi masalah untuk media membuat laporan, tapi pada masa yang sama media perlu mendidik dan memupuk satu sikap dalam kalangan rakyat, katanya. Itulah sebab kita berharap secara umum media memainkan peranan menyampaikan pelaporan dengan mengambil kira aspek-aspek kemasyarakatan. Sebagai contoh etika kewartawanan dan melaporkan tentang kanak-kanak dalam satu kes jenayah, kita tidak boleh dengan begitu sewenang-wenangnya memaparkan wajah mereka, katanya. Jadi itu antara kenyataan, ya, daripada YB Fahmi, sahabat-sahabat semua. Jadi terima kasih, sampai di sini saja. Sekiranya Anda mau berikan sebarang komen, pandangan yang Anda berikan di dalam ruangan komen. Tapi ingat, komen dengan cara berhemah. Jadi izinkan saya untuk mengundurkan diri. Dan seperti biasa, peribahasa mengatakan tak apa kangkap 2 ton keinginan. Dalam bahasa Melayunya, tepuk dada tanya selera. Sekian saja daripada Alright Nampak Channel. Saya kita berjumpa lagi. Bye-bye.